Okey, Assalamualaikum semua warga-warga ataupun follower-follower pengikut setia Harian Metro. Kembali kita malam ni dalam segmen Diary Wartawan. Edisi khas malam ni, edisi khas. Apa pun tuan-tuan? Selamat kembali dalam channel kita, dalam Harian Metro yang saya pastinya ramai orang sebenarnya mungkin dah mula kenal dengan segmen khas ini dari wartawan, tapi apa cerita sekalipun walaupun dah ramai kenal, saya masih lagi mengharapkan anda semua untuk turut sama membantu kita bagi ramai lagi dapat bersama dengan program kita. Jangan lupa tekan butang share. Mana butang share ni? Okey, jangan lupa tekan butang share supaya ramai orang dapat masuk malam ni, dapat bersama dan juga dapat mungkin memberi pendapat mereka. Dapat mendengar, dapat memahami, dapat absorb macam manakah cabaran yang dihadapi oleh wartawan. Wartawan ni kerja dia bukan mudah. Dengar wartawan seronok kerja dia orang ni. Kerja yang dekat dengan orang ramai, dapat kenal itu ini, dapat publicity lah, dapat kenal dengan orang-orang glamour. Tapi tak. Malam ni tuan-tuan, bersempena dengan hujung tahun, lagi cuma tinggal lebih kurang hanya sekitar 6 hari lagi sebelum sampainya akhir tahun dan masuk tahun baru. Kami nak bawakan satu segmen yang lebih lain, lebih unik kali ini. Iaitu untuk hari ini tuan-tuan, kami nak bawakan satu dipanggil sebagai edisi khas, iaitu edisi yang special sempena dengan hujung tahun. Kalau sebelum ni dah 5 episod yang lepas saya lebih banyak bersembang pasal COVID-19. COVID sampai orang kata macam dia orang ni dari wartawan ni COVID je ke? Tapi tak. Malam ni bukan sekadar COVID. Malam ni kita nak bawa wartawan-wartawan hebat daripada pelbagai meja-meja berbeza tuan-tuan. Ada meja hiburan, ada meja sukan, ada meja berita, ada meja apa lagi? Ada meja jenayah dan juga ada meja unit khas. Dan untuk malam ni hari Ahad, saya nak panggil wartawan daripada unit hiburan. Mereka tuan-tuan ramai yang kata unit hiburan ni seronok. Yelah, maklumlah hari-hari jumpa artis. Jumpa artis diorang kan. Hidup diorang ni kata orang tu hidup yang glamour lah kata orang. Seronok katanya, seronok. Best lah. Dapat pergi tengok konsert, dapat pergi cover-cover artis, dapat jumpa orang-orang yang terkenal kan. Tapi sebenarnya saya yakin di mana sahaja mereka berada, mereka sebenarnya bukan sekadar mengambil populariti semata-mata, tapi mereka juga terkesan dengan tugas yang mencabar sebenarnya. Tapi tuan-tuan, saya nak baca dulu komen korang. Ramai komen ni. Ada yang meja makan. Apa ni? Meja makan. Belakang saya ni ada orang tengah buat kerja. Nampak? Ini namanya work from home. Work from home maksudnya kita kerja di rumah. Kadang-kadang tak boleh nak terlampau berlindung sangat kan. Okey, baik. Apa ni? Duit KWSP. Apa ni? Allahu Akbar. Mana pasal Nilofa? Kenapa Nilofa? Kenapa dengan Nilofa? Tak apa. Kan kita minta wartawan hiburan komen. Mana pasal Nilofa? Live ilmiah pula. Ilmiah. Kita nak bagi. Ini pun ilmiah. Ini pun satu ilmu. Ilmu kewartawanan katanya. Ilmu kewartawanan. Apa lagi ni? Waalaikumsalam Pitah Taha. Misi Zila Jomeh. Mana lagi ni? 4 hari lagi cikgu. 4 hari ya? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Lagi 5 hari. Hari Jumaat tahun baru kan? Lagi 5 hari. Baik. Mana lagi? Fazil Van. Waalaikumsalam. Apa cerita Nilofa? Semua tanya pasal Nilofa. Ada apa cerita ni? Saya ni tak tahu ni. Saya ni bukan wartawan hiburan. Saya pun tak apa nak faham pasal Nilofa ni. Dah kahwin belum? Dah kahwin ke? Ada yang kata dah kahwin. Ya ke? Entah. Dia orang tahulah lepas ni. Tanya dia orang lah. Tanya orang-orang hiburan ni. Apa lagi ni? Mana lagi ni? Komen-komen korang ni. Waalaikumsalam Amir Fawaz. Waalaikumsalam Cik Farid. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Ramai. Sudah lebih 500 orang bersama kita. Orang boleh berkata dia tak duduk tempat wartawan. Betul Fazil Zan. Orang boleh cakap wartawan ni seronok. Wartawan ni dia punya kerja penuh dengan populariti, penuh dikelilingi orang-orang hebat. Tapi tak. Dia orang tak pernah rasa lagi dia orang boleh cakap lah kan. Hari ni, bukan hari ni saja. Bermula hari ni sampailah ke hari Khamis, kita akan bawa wartawan-wartawan hebat yang pernah berdepan dengan pelbagai cabaran besar dalam hidup mereka. Tuan-tuan, apa pun, please stay safe at home. Kes masih lagi tinggi. Hari ni pun 1,000 lebih. So kita anggap macam benda ni belum selesai. Malah seperti apa saya sebut minggu lepas. Ingat tak lagi minggu lepas? Hari Ahad lepas kita sembang pasal vaksin. Dan minggu lepas saya sebut kata menjelang tahun baru, kes dalam Malaysia akan mencapai angka kumulatif totalnya 100,000 lebih. Dah capai pun semalam.
ke 2 hari lepas dah capai pun. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita diambang masih lagi dalam keadaan yang tidak aman, tidak tenteram, tidak lagi keluar daripada masalah COVID-19. Apapun, tanpa membuang masa, saya tahu ramai malam ni yang mungkin kawan-kawan kita Naji, Syafil dan juga Sudir telah pun share dalam diorang punya wall diorang, dalam diorang punya Insta apa ke, nak ajak kawan-kawan diorang join. Mungkin ramai yang dah pun menunggu-nunggu ni. Dah menunggu siapakah wartawan hiburan daripada Harian Metro yang selama ni duk bagi korang cerita ni. Nampak cuma diorang punya artikel je. Tak nampak muka diorang. Tapi mungkin ada korang pernah kenal. Tapi selama ni cuma baca cerita diorang. Hari ni tengok muka diorang. Ada yang anggun, ada yang ayu. Okey tuan-tuan. Jom kita tengok apa pasal semua tanya pasal Niloufar ni? Apa cerita Niloufar? Ya ke? Apa cerita lah? Ada yang kata nak bertunang, ada yang kata dah kahwin. Apa cerita ni? Tak apalah. Apa pun, mana wartawan artis kita nak kenal, boleh kenal Missy Zola, boleh kenal. Boleh minta diorang punya autograf. Autograf diorang lebih mahal daripada autograf artis. Okey, baik. Jom saya panggil malam ni tuan-tuan. Bersama dengan saya malam ni 3 orang jejaka popular. Jom. Itu dia. Abang Sudir kita, Naji dan juga Syafil. Apa khabar anda semua? Oi, siap buat. Alhamdulillah. Tu dia. Nampak tak macam mana muka-muka diorang? Muka-muka sopan, muka-muka tenang kan. Nampak tak dia punya tumpahan tu? Tumpahan apa? Glamour tu. Kan, Abang Sudir selalu jumpa dengan Niloufar, selalu jumpa dengan Tok T. Nampak tak dia punya tumpahan glamour tu pada muka dia orang. Okey. Tapi apa pun, sebelum saya pergi pada mereka bertiga, saya pergi pada seorang dulu. Abang Sudir kita, tolong kenalkan diri anda, siapakah anda, dah berapa lama dalam bidang kewartawanan, dalam industri hiburan. Silakan. Hai, Assalamualaikum untuk semua pelayar Facebook Harian Metro malam ini. Okey, saya dari soal khabar tu boleh tengok Sudirman Muhammad Tahir. Kawan-kawan ataupun kenalan panggil saya Sudir lah. So alhamdulillah ni tahun ke-13 sebagai wartawan hiburan. 13 tahun Memang masuk Harian Metro terus pergi hiburan ke apa? Sebelum Harian Metro saya di publication yang lain. Dari situ saya memang dah jadi wartawan hiburan. Memang masuk ke hiburan sebab memang minat, memang ada passion hiburan ke atau macam mana? Tidak juga. Sebab bila kita mohon kerja tu, kita tak tahu kita akan diletakkan di desk mana. Yes, betul. Jadi bila saya di company yang lama, saya diberi percubaan untuk di desk yang lain tu. Kemudian ke desk yang lain, dan bila desk yang terakhir dekat hiburan, then baru saya kekal sehingga sekarang. Okey. Maksudnya nasib kan. Kadang-kadang orang tu dia tak minat pun buat hiburan tapi kena duk hiburan kan. Ada orang dia minat sukan tapi kena pergi hiburan kan. Nasib lah kan tu lah. Okey, baik, tak apa, kita pergi pada orang kedua. Saya panggil wartawan kedua, iaitu saudara Naji kita. Okey. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum. Asal gelap macam ni, dekat mana ni? Saya dekat mall ni cari wifi saja. Nampak tak kesungguhan kita? Kesungguhan wartawan kita. Bila dah diberi arahan kita kena live sampai ke mall cari wifi, tumpang wifi free lah ni. Ya. Okey, kenalkan diri anda. Siapakah anda? Berapa lama dalam bidang ni, industri hiburan sebagainya, silakan. Assalamualaikum kepada semua pelayar Facebook Harian Metro. Saya Muhammad Naji. Kalau tengok nama surat khabar tu, nama saya Nama? Alhamdulillah, Naji Jeffrey. Naji Jeffrey. Ada macam dengung-dengung sikit dia punya sound tu. Okey. Oh ya. Jadi Tak apa. alhamdulillah dah 7 tahun berada dalam bidang kewartawanan. Bermula di sebuah akhbar lain. Dan kemudian saya berada di Sebelum di
Harian Metro? Di mana? Saya di sebuah akhbar Cosmo. Oh, Cosmo. Di Cosmo pun ada apa nama di Cosmo pun cover hiburan. Di Cosmo, yes. Wartawan hiburan Meja Ahad. Oh, wartawan hiburan juga. Dia memang orang yang ada pengalaman dengan hiburan ni. Bukan setakat hiburan di Metro tapi juga pernah menjadi wartawan hiburan di Cosmo. Ya, betul. Alright, tak apa. Jom pergi pada orang yang ketiga. Assalamualaikum, saudara Syafil. Waalaikumsalam. Ya bang. Yang ini nampak oren pula. Tadi dia gelap sikit, ni putih ni oren pula, muka oren sikit. Tak apa. Nampak tak, inilah dia. Tak apa. It's okay. Baik, Syafil silakan. Siapakah anda? Silakan. Okey, saya Syafil Syazwan Jeffrey. Dekat byline saya nama itulah. Jadi saya dengan media, dengan Harian Metro ni saya baru masuk tahun ke-5 lah. Oh, 5 tahun. Okey. Okey. Bergema ke? Adalah sikit. Boleh teruskan. Okay. Alright. Sebelum ni saya dekat majalah, dekat company lain sebelum saya masuk Harian Metro. Jadi total keseluruhan dah masuk 10 tahun lah saya bekerja dekat dalam industri ni. 10 tahun 10 tahun dalam industri. Saya mula-mula saya tak buat hiburan lagi. Saya buat majalah lelaki. Selama 2 tahun dan selepas tu saya baru buat majalah hiburan dan kemudian masuk untuk buat newspaper lah kat Harian. Okey. So tak apa. Tuan-tuan, jangan pelik. Kita biasalah orang kata apa. Inilah dia punya kekangan bila kata work from home ni. Memang kita faham dari segi sound system dan sebagainya. Saya cakap clear kan. Sebab saya punya teknologi lain. Tapi dia orang menggunakan earphone dan sebagainya, menggunakan telefon. So kita terimalah. Yang penting boleh faham dia orang cakap dah okey dah. Okey, tuan-tuan, saya tertarik dengan soalan yang diberikan oleh beberapa orang yang komen tadi. Ramai yang tanya pasal Neelofa ni. Apa cerita ni? Korang tolong bagi explain sikit apa cerita Neelofa ni. Benda apa ni? Apa cerita ni? Okey, sebenarnya untuk cerita Neelofa ni kita memang dah senaraikan. Dah senaraikan? Okey. Jangan risau. Tapi sebenarnya tapi kenapa hari ni ramai sangat-sangat yang tiba-tiba bertanya pasal Neelofa ni? Apa yang berlaku hari ni? Sejak semalam nak tahu. Okey, anda semua kena tunggu untuk cerita 10 sensasi kami. Untuk sepanjang 2020 ni apa yang berlaku dalam industri hiburan kita. Okey. Bermaksud memang dah ada lah. Memang dah di list down kan? Dah ada lah dalam tu cerita Neelofa ni. Dah ada. Okey, top 10 lah, top 10. Baik, saya buka floor kepada anda bertiga. Sepanjang tahun 2020, sepanjang anda terlibat dalam cover hiburan ni, apakah saya sebenarnya dah dapat tadi dah bagi hint ada top 10. Saya terus pergi pada soalan dah. Apakah 10 kisah yang paling kontroversi dan paling menarik yang korang dapat lihat sepanjang tahun 2020 ni? Silakan. Okey, untuk kami daripada meja hiburan, kami akan rangkumkan 10 kisah suka, duka dan kontroversi sepanjang 2020 ini. So, untuk yang pertama, saya silakan kawan saya Syafil untuk berkongsi dulu. Oh, Syafil dulu Okey, Syafil, silakan. Yeah. Syafil, tak ada suara Syafil? No sound, Syafil no sound. Okey, dengar tak? Okey, clear. Okay, alright. So kita akan mulakan. Kita balik kepada bulan 3 hari tu. Bulan Mac 25 Mac 2020. Kalau semua masih ingat lagi, waktu tu kita ada ingat tak Black Mentor? Dia ada buat apa orang panggil luahan untuk bantuan khusus untuk artis ni lah. Sebab kecoh benda tu kan? Kecoh benda tu. Kecoh. Yang sampai kan orang kata artis pun nak minta bantuan apa cerita?
Ya. Okey, teruskan. Okay. So waktu tu Black Hanifah ni dia menyuarakanlah hasrat dia untuk pihak kerajaan supaya tak meminggirkan kumpulan penggiat seni dengan memberikan bantuan khusus dalam tempoh pandemik COVID-19 ni. Ya. Jadi disebabkan itu muncullah kontroversi yang mana orang mengatakan bahawa kenapa artis nak kena dapat bantuan istimewa. Waktu tu netizen mula kecoh lah. So dari situ timbul macam-macam. Kalau kita tengok ada versi yang dekat satu grup Telegram, ada versi daripada pihak netizen sendiri, ada versi daripada pihak artis-artis yang mewakili rakan-rakan artis yang memerlukan. Jadi dekat situ tercetuslah kemarahan daripada banyak pihak. Okey, waktu tu juga disebabkan mungkin COVID tengah peak lagi. Ya, baru orang lagi. pun tengah gelabah lagi kan. Mungkin ramai yang tak dapat nak mengawal emosi lah saya rasa. Yes. Dan masa tu pula memang orang tengah duk fikir macam mana nak dapat duit sebagainya kan. Macam. Yes. Betul. Habis tu apa dia punya kesudahan dia? Apa yang berlaku lepas tu? Apa yang berlaku lepas tu? Dari segi apa? Apa impact dia? Waktu tu dia macam bukan Black seorang lah, sebab ramai juga artis lain macam Tomok, lepas tu Aceh, Syuib pun kena kecaman juga sebab diorang menyuarakan benda yang sama. Jadi kalau kita tengok kan lepas tu kerajaan ada umumkan bantuan untuk semua kan. Seluruh rakyat Malaysia ada dapat bantuan BPN lah apa semua. Jadi artis-artis ni kalau dia orang layak untuk nak apply benda tu, jadi dia orang layak lah menerima bantuan-bantuan tu juga. Dia realitinya memang ada juga yang memerlukan, ada juga yang memang sangat-sangat perlukan kan, betul? Yes, jadi dia orang pun dah minta maaf dan benda tu pun dah selesai dah waktu tu. Okay, alright. So next story? Next story, okay. Yang kedua adalah kalau ingat lagi bulan 5 waktu tu adalah mengenai bayaran pelakon teater tidak dilunaskan. Yang ni ada satu teater yang berjudul Korupsi Dewan Senandung. Tu bila dia? Ni waktu bulan sekejap. Dia dipentaskan pada 28 Februari sampai 1 Mac. Okay. Tapi benda isu pasal bayaran ni muncul pada bulan Mei. Kiranya lepas beberapa bulan tapi pelakon-pelakon dengan kru tak dapat duit lagi. Jadi benda tu dah start kecoh. Okay. Yang jadi kecoh lagi adalah sebab penerbit untuk teater ni adalah Kak Oji. Lagi kecoh lah jadinya. Lagi kecoh, double kecoh. Sebenarnya memang dah clear belum bayaran tu? Okey, kalau yang kita tengok dia punya rentetan tu macam ada artis yang terlibat dalam teater tu dia keluarkan duit sendiri, dia bagi kiranya dia membantu untuk bayar apa semua kan. Lepas tu tak lama lepas tu Kak Oji pun ada berniaga dia punya produk rendang ya Bang. Rendang. So daripada situ dapatlah paste rendang paste something lah. So bila dia dapat kutip sedikit duit daripada situ, benda tu dia gunakan untuk membayar lah. Okay. Jadi sekarang rasanya dah selesai dah. Dah selesai dah kot kan. Tapi isu-isu apa nama royalty, isu-isu gaji-gaji semua ni memang selalu kecoh kan. Dalam dunia hiburan ni kan. Jumlah yang bayaran tak diterima tu pun macam banyak juga kan. Sebab itulah orang kecoh kan. Okey. Itu di mana? Di ni Istana Budaya Istana Budaya waktu tu. Istana Budaya. Okey. Kiranya bulan Mac dia dipentaskan. Tapi beberapa bulan lepas tu mungkin dah lama sangat kot. Artis-artis pun macam bila nak dapat ni kan. So diorang pun mula bersuara lah. Okey. Lagipun time tu orang nak sambut raya. Oh, lagilah kan. Lepas tu benda-benda dengan isu COVID. Betul. Lepas so ibaratnya bertimpa-timpa lah. Yelah, tertekan jugalah kan. Yes. Kak Oji pun mengaku dia ada masalah kewangan waktu tu kan. Okay, next. Yang ketiga? Okay, yang ketiga yang ada dalam senarai saya adalah Shahnaz Ahmad bercerai dengan Nur Nabila, kakak kepada Lofa.
Okey. So kalau nak tunggu story Lofa, kita tunggu di penghujung rancangan lah. Kami cerita pasal kakak dan juga bekas abang ipar Suspend Nolofa cerita ni. Suspend ni. Aduh. Suspend. Najib nervous ke tak? Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau dapat diuraikan sikit pasal kes tu, pasal penceraian tu. Sebenarnya apa yang jadi? Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, pasal penceraian tu kalau kita tengok pada 9 Julai secara hukum di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Shanas dah sahkan yang dia sudah bercerai dengan Nur Nabila Muhammad Noor. Okey. Kakak kepada Nilofa lah. So diorang punya isu rumah tangga ni dah apa orang panggil lah, mula disebut-sebut sejak 2019 kalau tak salah. Januari tahun lepas lah. Jadi bila dah diumumkan mengenai penceraian tu, teka-teki pasal rumah tangga mereka tu dah terjawab. Dia kiranya memang time tu memang menjadi tumpuan ramai ke story tu? Jadi tumpuan ramai jugalah sebab orang macam tertanya-tanya, diorang ni still together ke ataupun dah bercerai ke atau macam mana. Sebab kalau kita tengok hubungan dengan anak diorang tu macam menunjukkan diorang still akrab macam tu. Jadi bila dia sendiri dah sahkan dah bercerai, orang macam okey dah bercerai macam itulah. Okey. Yang keempat seterusnya. Saya tak sabar nak tunggu pasal apa? Nilofa ni. Nilofa ni. Okey, sabar. Aduh, ramai. Serahkan kepada Najib lah. Alright, Najib. Okey. Sebelum kita ke story Nilofa, kejap saja lagi. Kalau masih ingat pada 1 Oktober 2020, pelawak Syuib Sepatu beri keterangan kepada SDRM. Woi, ini kecoh ni benda ni. Betul-betul kecoh ni. Sangat kecoh sampai macam-macam lah orang kata fitnah dan title diberikan kepada suami isteri Syuib dan juga Sarah. Ya, betul. Jadi untuk bimbas kembali kisahnya berkaitan tentang Syuib dipanggil oleh SDRM bagi membantu siasatan berhubung kes penggubalan wang haram. Nak jadikan cerita hampir 23 jam Syuib dan Sarah di soal siasat di SPRM Kerjaya ketika itu. 23 jam. 23 jam. 23 jam ketika sampai sehari suntuk dia orang tu stay sana. Sehari suntuk, tapi saya percaya SPRM punya siasatan memang mengambil masa yang panjang kan. Iyalah. Jadi orang kata kena tahan mental dan fizikal jugalah. Dan dengan dengan tekanan luar lagi kan, dengan orang mengata lagi, netizen lagi hentam kan. Gila kan. Nak menjawab fitnah orang lagi kan. Inilah. Saya rasa Syuib pernah beritahu hari itu dia anggap apa yang berlaku ni adalah satu cabaran untuk dia pergi lebih jauh dalam bidang perniagaan. Seperti kita tahu, dia aktif dalam air minuman bubble tea. First store dia di Shah Alam. Dan sekarang ni saya rasa dah ada lebih 10 branch dah. Dengan apa yang berlaku tu, ada tak sebarang impact kepada dia punya bisnes sekarang ni? Saya rasa Syuib pantas dalam mengambil tindakan sebab ada beberapa individu yang terbabit dan dia take over setiap individu yang terbabit dalam berkenaan. Okey. Bukan hanya Syuib tapi ada jugalah ahli lain yang dipanggil untuk bantu siasatan. Okey. Alright, story yang kelima. Story yang kelima masih lagi pasal isu SPRM kali ni. Tapi kali ni Suruhanjaya di kata Presiden Persatuan Sarawak Malaysia Karyawan Freddy Fernandez dia minta SRM untuk siasat penyalahgunaan dana hasil kutipan royalti hak cipta lagu. Oh, hak cipta. Ya. Kita pasal royalti ni saya kira dah lama dah. Yalah, betul. Tapi yelah benda ni bukan baru.
dan kita cuma harapkan ada satu solusi yang terbaik lah untuk artis-artis yang selama ini penat berkarya kan. Dan difahamkan juga Freddy berkata ada lebih 30 juta yang belum dibayar kepada artis rakaman. 30 juta? 30 juta. Jadi dia minta SPRM untuk campur tahunan dalam isu ini siasat. Siapa yang mungkin seleweng ataupun adalah perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Nampak tak tuan-tuan apa nama tuan-tuan semua? Kalau bila bersembang dalam bab industri hiburan ni, kita duk bayangkan wartawan hiburan ni apa dia punya coverage dia more to glamour. Tapi bila saya dengar story-story dia orang ni, sebenarnya banyak ada juga berkait dengan crime, berkait dengan bisnes, berkait dengan macam-macam Taji Betul. Satu cabaran juga sebab kita bukannya nak cari story, kita bekerja di akhbar lain. Kita kena buat story secara menyeluruh. Hanya pasal gosip, bukan hanya pasal perceraian semata-mata, tapi isu-isu ni yang kita bantukan mungkin dapat bantu dan menaik taraf industri. Ya. Okey. Baik, alright, next. Yang keenam. Saya langsung ke tangga keenam. Pun sangat panas pasal Dai Said ditahan reman. Apa? Dai Said ditahan reman. Allah, yang ini memang panas gila ni sampai hari ni orang Penang ni. Macam mana cerita ni? Aduh. Ini orang kata satu tamparan yang hebat lah. Dia seorang dai dikaitkan dalam satu isu yang sangat besar kan. Ya. Yes. So dai ini katakan ada ketuduhan yang memberikan mencabut kehormatan dan melakukan pertubuhan di luar tapi selepas beberapa bangsa tampil untuk laporan polis. Kalau perasan dari seorang individu seorang individu lain, saya kira lebih daripada 5 orang melaporkan dan 15 hari tahan reman untuk bantu siasatan. Ya. Okey. Saya sebenarnya story pasal Dai Said ni sebenarnya kita pun nak sembang panjang pun benda masih lagi dalam mahkamah punya kes. So kita takutkan berlaku salah faham sebagainya kan. So kita cuma dengar ya dulu, tak boleh nak buat sebarang spekulasi kan, betul? Betul. Dalam hal sekarang ni kita sebagai rakyat Malaysia tak boleh menyatakan hukum. Yes. Belum bersalah. Dan dia pun tidak bersalah dalam masa pertuduhan dibacakan kan mahkamah. Betul. Tak tahu pucuk pangkal yang berlaku. Dan dari kat Jamin sebanyak 35,000. 35,000. Okey. So dah bebas 12 September lalu lah. Dan kes pada 25 Januari. Banyak dia dilibatkan berapa kes semua? Berapa total kes? Kalau tak salah saya ada 3 kes yang sangkut dalam yang membabi-babi. Oh, okey. Alright. Okey. Kita pergi pada yang nombor 7. Nombor 7 kita ke Abang Sudir. Dia orang tanya ni Abang Sudir pakai baju tidur ke ni? Betul, baju tidur. Memang ready nak terus start lah lepas ni. Habis lah terus start lah. Oh, dah ready dah. Okey. Abang Sudir, yang ketujuh, apa dia? Okey, yang ketujuh kita berbalik kepada berita duka yang kita berlaku dekat industri kita apabila pelawak Abam, Allahyarham Abam meninggal dunia pada pada 10 Februari. Yes. Ya. Dan ketika itu satu kejutan juga untuk industri kita sebab sebelum itu arwah tidak dikabarkan langsung ada sebarang masalah kesihatan dan sebagainya. Tapi bila dapat berita berkenaan dengan pemergian Abam ini, dia memberikan kejutan kepada seluruh peminat arwah dan juga terutama kepada dua sahabat baik arwah iaitu Aceh dan juga Pak. So, mereka daripada kumpulan Boceh, mereka sangat rapat dan boleh dikatakan setiap hari lepas pemergian arwah ada saja posting-posting di Instagram
yang menyentuh hati rakyat Malaysia. Apatah lagi pemerintah Abang ini meninggalkan seorang anak yang masih kecil, Yes. yang saya kira baru setahun lebih time. Sorry, itu baru 9 bulan. 9 bulan. Kan. Dia tapi So- saya rasa coverage tentang story tentang arwah Abam ni panjang juga kan, sebab dia melibatkan pelbagai isu-isu sampingan lain kan. Ya. Okey, di tanggal ke-8 saya juga berkenan dengan kesinambungan daripada pembagian arwah yang mana timbul beberapa isu selepas pembagian arwah di antara adik arwah iaitu pelawak Ali Putih dan juga balu arwah itu sendiri. Yes. Sehingga kes ini dibawa ke mahkamah. Satu berkenaan dengan tuntutan harta dan juga hak penjagaan anak-anak. Dia So, benda tu ketika jadi itu- macam tak ke benda tu jadi macam satu benda yang complicated sebenarnya. Bila kata yalah, dia walaupun dia melibatkan industri hiburan, tapi dia berkait rapat dengan family yang bukan dalam bidang hiburan, macamlah isterinya, Betul. macam balunya, macam anak ibu kepada arwah Abam. Jadi saya yakin benda tu mungkin menimbulkan satu cabaran kan, sebab you all bukan sekadar nak mendekati artis, tapi kena cari pula keluarga-keluarga mereka kan. Betul, sebab bila kita bercakap dalam konteks artis itu sendiri, anak, isteri, mak, ayah dan sesiapa sahaja dalam lingkungan mereka akan menjadi skop pemberitaan kami. So contoh kita ambil contoh dalam kes pemberian arwah Abam walaupun sudah tiada, tetapi arwah masih meninggalkan anak, lepas tu ada isteri, kemudian adik-beradik dan juga mak. Dan terutamanya apabila berkaitan dengan isu arwah itu sendiri, jadi anak-anak kami dalam hiburan perlu mendapatkan kenyataan daripada mereka. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang, bukan sahaja dalam kalangan mereka, tetapi netizen di luar sana kadang lebih cekap untuk menyampaikan sesuatu berita. Setuju. Betul. Jadi kami semua yang berada di kerusi reporter ini, wartawan ini, nak tak nak kami kena mendapatkan kesahihan daripada apa yang disampaikan itu. Yes. So kalau kami nak jelaskan sini yang mana macam kami di Harian Metro, kita bukannya seperti blogger atau portal hiburan lain yang mungkin boleh menyiarkan apa sahaja bentuk pemberitaan. Tapi daripada kami perlu ada kenyataan daripada pihak-pihak yang berkaitan ini. Yes, itulah yang membezakan untuk makluman semua yang saya nampak dalam ni. Sebenarnya komen-komen ramai daripada rakan-rakan media ni. Tapi ramai juga yang sedang menonton bukan daripada orang-orang media. Kita nak kena faham bahawa bila bercakap tentang akhbar utama ataupun akhbar arus perdana ni, dia tak boleh sembrono. Dapat info pak. So diorang ni lebih mencabar sebab diorang ni kena mengesahkan, kena benda tu betul dan sebagainya. Jadi kalau main sembrono je, maka hilanglah nilai akhbar arus perdana itu sendiri kan. Betul sendiri. Bayangkan macam untuk kes membabitkan adik arwah dan juga balu arwah itu sendiri. Yes. Saya dan juga kawan-kawan media lain kena berada di mahkamah awal 7 pagi. Untuk menunggu dan mendapatkan kenyataan daripada pihak berkaitan. Sedangkan dekat Harian Metro sudah ada
wartawan mahkamah, wartawan yang memang kerja dia cover Betul. mahkamah. Tapi disebabkan ini ada hubung kait dengan hiburan, nak tak nak hiburan sendiri kena turun padang. Kan? Ya. Kan? Itulah dia. Dia Sebab, punya bercapah-capah dia. Macam Najib dia cakap tadi, macam kita perlu bekerjasama untuk semua. Kadang wartawan yang bahagian mahkamah itu hanya mengetahui selok-belok berkenaan dengan akta dan juga Yes. peraturan-peraturan dan sebagainya. Tapi macam untuk side lagi pula, kita dah mengetahui rentetan cerita pada awal sehingga kejadian itu. Nak dihubung kaitkan dengan kes mahkamah pula kan. Oh. Okey, abang sudah kita. Nombor 9, silakan. Nombor 9 Yes. berkenaan dengan artis yang terkena COVID-19. Saya ke? Saya bukan artis. Salah seorang. Tak. Okey, orang lain. Siapakah dia? Ini pun saya kira satu berita yang duka juga untuk industri kita sebab betul COVID ini tidak mengira kayangan ke marhain ke, semua orang boleh kena. Yes. Kan? So macam artis pun tak terkecuali. Tapi apa yang sedikit berbeza itu dia apabila artis ni terkena, netizen rasa macam ibarat macam itulah pergi sana pergi sini. Siapa suruh syuting, siapa suruh pergi sana, siapa suruh kau degil sangat. Kan? Kau tu lah. Sampai Okey. ibarat macam tiada kata-kata yang baik untuk mereka. Yes. Sedangkan kalau kita fikir secara logik, siapa yang nak kena COVID tu, kan? Betul. Ya, dalam masa yang sama, artis-artis yang kena COVID ni, mereka tak ada gejala langsung. Siapa lah? Siapa yang kena? Okey, antara yang terkena Ashraf Muslim, Okey. kemudian ada Puteri Aisyah, Okey. ada pengarah, kemudian ada Pioris dan juga paling terbaru Alif Sata. Alif Sata. Okey. Kan. Kalau kita tengok sejarah mereka ni, mereka bekerja macam orang lain juga, tapi tidak ada gejala. Yes. Dia nampak Tapi sihat. bila berbalik kepada gelaran mereka artis, ini yang menjadikan segelintir masyarakat kita macam ibaratnya macam sesuai lah muka kau kena macam Kan itulah masalah dia. Dia orang sebenarnya memang tunggu point. Kau gatal lagi pergi syuting, kau gatal lagi pergi konsert. Dia tunggu point kan. Betul. Dapat je peluang dia orang kan. Okey. So macam mana pula tapi reality dia dia orang yang kena tu sendiri, adakah dia orang tu sebenarnya melanggar SOP ke apa ke sebenarnya? Kalau nak kata langkah SOP ataupun tidak, saya rasa sebelum mereka buat satu benda tu, atau contoh syuting macam ada few yang kena tu terlibat pengembaraan. Yes. Jadi saya rasa kerajaan pun sebelum itu dah tetapkan SOP yang ditetapkan. Jadi mustahil untuk mereka melanggar SOP yang ditetapkan. Betul. Macam saya kata tadi, mereka sendiri tak ada gejala. Yes. Kan. Dan kalaulah mereka boleh nampak COVID tu depan mata, saya rasa mereka boleh lari. Ya. Siapa yang nak COVID tu kan? Kalau nampak COVID dia datang, nampak dengan bentuk fizikal ni kan, senang. Kan? Betul. Okey Najib pula. Abang Sudi kita. So saya minta yang saya rasa number one ni mesti pasal Niloufar ni. Kan? Yang terakhir saya rasa semua orang nak tunggu berita saja. Berita berkaitan dengan Niloufar dan juga Pioris. Okey. So kalau kita tahu ada 1 November Pioris menghantar rombongan merisik 1 November baru lagi. Korang lambat sangat. Korang yang lain lambat tu lah. Siapa suruh korang lambat? So tak apalah. Okey, teruskan. Okay. 1 November tu
hantar rombongan berisik. Okey. So, seperti yang dijelaskan oleh saya rasa kedua-dua pihak kan, bukan majlis tunang, bukan majlis penyidik dan sebagainya, tak ada. Hanya majlis berisik saja. 1 November merisik. Okey. Alright. 1 November merisik dan perancangan untuk berkahwin tu dijangka pada Mac 2021 lah. So belum kahwin lah ni? Belum kahwin lagi ni kan? Belum kan? Belum. Yang kecoh kata dah kahwin lah semua ni belum. Belum. Kan? Ber- So bila dah melayari fasa mungkin saling kenal mengenal kan, and then semalam tiba-tiba kecoh pula adik-beradik kepada Lofa, termasuk Mak Lofa sendiri ada buat naik status di bukan status lah, mereka berfungsi kod di Instagram story yang seolah-olah menggambarkan satu berlaku. Macam bagi hint lah. Berbalik. Ya, jadi berbalik kepada kerja kami. Oh, kerja kurang Kita tidak boleh menulis sesuatu yang berdasarkan kepada ini mesti ada something ni. Kita tak boleh tulis gitu. Yes. Sebab dia Hello? Nak Syafil, sambung Syafil. Apa tu? Apa jadi dengan Sudhir tu? Tiba-tiba dia stuck. Syafil sambung. Abang Sudhir, dengar tak? Syafil sambung. Okey. Syafil sambung. Okey, Najib. Mungkin saya boleh menambah daripada apa yang sudah katakan tadi kan, rentetan daripada kod yang dimuat naik oleh adik-beradik dan ibu Lofa membuatkan ramai yang buat spekulasi. Sehingga ada yang kata Lofa ni kena banyak pengasih. Pengasih. Yang keduanya ada yang kata Lofa memindahkan wang yang banyak kepada Puris setiap bulan. Okey. Dan yang ketiganya ada yang mengatakan bahawa mereka sudah berkahwin. Berkahwin di Kelantan dan dinikahkan oleh bapa kandungnya Lofa yang berada di Kelantan. Jadi nak dijadikan cerita sekitar jam 8 malam tadi Lofa tampil memberi pernyataan dan menafikan kesemua tuduhan yang diberikan oleh netizen. Dan menganggap setiap tuduhan yang dilemparkan oleh netizen itu adalah satu tuduhan yang berat dan tidak berasas. Kan? Maksudnya bila dah jadi macam tu, dah fitnah pula, buat apa minyak pengasih dan macam-macam lagi. Ya. Dan berhubung etis hubungan antara Nilofa kata masa beri dia riba sebab dalam isu sekarang dia tidak boleh membelahkan keluarga. Jadi kesimpulan yang sebenarnya netizen semua nak tahu, Nilofa belum berkahwin dan belum bertunang. Belum berkahwin, belum bertunang. Oh, okay. So yang lain-lain yang mana yang masih ada chance tu boleh try lagi tu. Dan orang kata Nilofa kata berkaitan hubungan dia dengan Puris, pihak keluarga kedua belah akan mencari titik-titik tertarian. Sama ada itu akan diteruskan atau sebaliknya, tapi kita doakanlah yang baik-baik mereka. Syafil, yes, faham. Syafil. Apa yang Syafil lihat menariknya pasal hubungan Nilofa dengan Puris ni? Apa unik dan menariknya? Kalau kita tengok daripada awal tu, macam kalau kita tengok dari sudut yang positif lah dia berjaya menarik ramai untuk pengikut untuk
ke arah kebaikan. Tengok image dia pun dah bertukar, dah apa orang panggil, bernikah apa semua tu. Yes. Bukan yang saya cakap dia bernikah sebab dia ada hubungan cinta dengan Fiduris, tapi itu adalah timeline dia lah kira-kira. Jadi bila kita tengok ramai lah yang bila macam berubah ke arah kebaikan, ramai yang dah start berhijrah, dan sedikit banyak dia macam ubah persepsi orang lah. Kalau artis mungkin takut nanti tak ada rezeki dah kurang ke bila tutup aurat dan sebagainya kan. Yes. Jadi itu yang sudut positif yang saya nampak lah. Yes. Okay. Cumanya bila dah berlaku benda-benda yang terpaling kontroversi macam ni, saya rasa peminat-peminat diorang mungkin nak tahu juga kan apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kalau diorang terus berdiam diri, benda tu nanti akan menimbulkan fitnah lagi. Tapi kalau tadi kita pihak Nilofa dah ada keluarkan kenyataannya, dia dah clearkan sikit. Jadi saya rasa netizen di luar sana dah boleh menghela nafas sikit lah. Cuma kita tengah tunggu jawapan daripada pihak Fiduris juga. Yes. Okay, mana pergi sudi ni? Terus keluar. Tak ada kah? Hilang terus ke? Kosong. Ya ke? Kosong dia punya screen. Mana pergi dia ni? Aduh. Dia minta dia on balik. Okey, tapi tak apa. Sebelum saya sementara menunggu sudi ni, mungkin sekarang saya bagi floor untuk Najee. Najee, daripada 10 cerita tadi lah, saya dapat membuat saya lihat banyak sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh wartawan hiburan ni. Sebab orang duk dengar hiburan ni ialah dunia glamour. Hiburan ni ialah dunia glamour. Sepanjang Najee berkhidmat dalam desk hiburan ni, Najee tengok sebenarnya apakah cabaran paling besar yang dihadapi oleh wartawan hiburan? Yang pertamanya adalah untuk mendapatkan statement artis. Payah ke? Ada orang kata artis memang dia gila publicity, dia akan datang sendiri. Payah ke? Tapi kita deal dengan satu isu yang sangat kontroversi, yang kadang-kadang mereka menganggap itu terlalu pribadi. Kan, tapi sebagai public figure mereka terpaksa kongsikan lah, sebab itu jalan yang diorang pilih, itulah harga yang diorang bayar. Kita melangkah kaki kita sendiri. Dan cabaran kedua saya rasa artis sekarang menggunakan social media sebagai tempat untuk mereka mengeluarkan kenyataan. Dan kenyataan dan sehingga menukarkan saya sebagai wartawan untuk mendapatkan mereka. You know, bila segala benda post dekat Instagram, dan kemudian bila kita nak dapatkan keresahan, mereka tidak mahu bersama. Ya, bagi mereka macam, alah, aku dah boleh popular dengan cara aku sendiri. Aku ada Insta aku sendiri, aku ada Facebook aku sendiri. So, aku tak perlu lagi lah coverage media ni. Betul? Begitu ke? Betul. Itu betul. Mungkin tanggapan mereka begitu. Tetapi sebenarnya cara mereka itu ada yang salah. Kan, maksudnya kadang-kadang tergantung sehingga fitnah, kemudian barulah tinggi untuk betulkan apa yang berlaku. Ya. Bila dah dalam masalah baru sibuk cari dengan media supaya media dapat bersihkan nama mereka. Begitu pula Bukan masalah nak launch produk baru cari media. Aduh, nak launch produk baru cari media Satu hal lagi masalah kan. Aduh. Tapi dia benda ni Abang Sudi ni lebih lama lah dalam industri hiburan ni. Abang Sudi nampak adakah lately dengan kemunculan media sosial yang semakin laju sekarang ni lah, dengan kemunculan apa dengan Instagram semua, Insta famous pun sekarang ramai sekarang ni kan. So menyebabkan kita ni dalam bidang wartawan ni jadi macam diorang pandang sebelah mata dah. Sebab diorang rasa macam kalau ketika saya mula-mula jadi wartawan dalam bidang hiburan, ketika itu di majalah media hiburan dalam sekitar 2007 kalau tak silap. Yes. Time itu tak ada lagi macam Twitter ke Instagram. So maksudnya reporter memang bergantung kepada wartawan. So kalau wartawan mesej, tak kisahlah pasal kontroversi ke pasal apa, mereka cepat je untuk
untuk reply dan juga untuk berkongsi apa sahaja yang kita tanya. So bila dah masuk dah tahun 2015, 16 dan sekarang ni, bila lagi-lagi bila IT dah muncul, Yes. dan kemunculan ramai aktiviti baru juga yang membesar dengan social media ni, so mereka dan diangkat pula oleh peminat-peminat mereka di laman sosial tu, so lagilah mereka besar kepala. Ya. So ibaratnya kerja wartawan ni, okay, kalau kau nak aku, kau cari je dekat Instagram tu. Kalau nak sesuatu, tanya je dekat, contohlah kan, ibarat macam, okay, kau tanya je dekat Instagram kau, kau ambil je statement tu dekat Instagram macam tu. Dan tapi saya tak rasa, dalam masa yang sama masih ramai lagi artis-artis yang memberi kerjasama yang baik kepada wartawan, yang sentiasa menghargai kerja-kerja wartawan ni masih ramai. Kalau betul, cuma bila yang kita kata yang lebih kepada social media ini, mungkin jumlahnya masih sedikit jika nak dibandingkan dengan yang ramai itu. Tetapi bila kita berbalik kepada situasi sekarang, artis-artis yang popular di laman sosial inilah yang lebih diangkat sebenarnya oleh peminat-peminat mereka, kan. Sehingga kan kadang menjadikan medium itu untuk memusuhi wartawan sendiri. Memusuhi wartawan? Memusuhi Ya. wartawan? Ada ya artis yang memusuhi wartawan? Ada. Dia orang Ada. sedangkan Macam yang saya kata tadi, yang mempunyai pengikut yang saya rasa banyak di Instagram, yang peminat-peminat mereka yang lebih taksub kepada mereka. Kalau ibaratnya macam kita nak jentik artis mereka, kita jentik artis mereka sikit pun, Instagram kita akan berjela mesej daripada peminat-peminat dia. Kenapa ni, kenapa tu? Faham tak? Saya bagi gambaran yang sebegitu. Sedangkan artis itu sendiri mungkin boleh bercakap secara mungkin reporter ataupun mungkin artis tu kenal dengan reporter tu, dan mungkin boleh bercakap secara personal ataupun message ataupun call why dan why, kan. Kan. Tapi ini tidak. Jadi itu saya kata ada segelintir mereka yang boleh memusuhi, yang menjadikan reporter ini sebagai musuh mereka di laman sosial, kan, dengan menjadikan mereka punya peminat itu sebagai senjata mereka untuk serang, gitu. Betul. Dan mereka ni pula adakah terus menerus menjadi musuh wartawan ataupun akhirnya mereka akan kembali balik pada wartawan? Kita selalu cakap macam ni, all the best saja. All the best. Sebab untung rugi turun naik seseorang itu bukan pada reporter itu sendiri, tetapi kepada macam mana anda membawa diri anda dari industri. Kan. Sebab kena ingat, tidak selamanya kita akan berada di atas. Akan ada, esok lusa akan ada orang-orang baru yang lebih bagus, yang lebih sedap menyanyi, yang lebih bagus pelakon, yang lebih cantik, yang lebih muda, yang lebih cakap. Kan. Jadi dalam masa yang sama kena sedar juga yang stesen TV, penerbit akan mencari orang-orang baru ini untuk diangkat sebagai pelakon utama, sebagai hero dan heroin mereka. Bukannya yang dah walaupun masih muda, tapi dari segi populariti orang lain lagi popular. Kan. Sebab kalau kita ikut sekarang pun kebanyakan penerbit stesen TV akan lebih mengutamakan berapa banyak follower dekat IG. Sejauh mana mereka ini popular di IG, let's say, dan boleh menarik minat follower mereka untuk menyokong setiap drama-drama mereka yang ada di TV untuk trending dekat social media. Dan itu menjadi ukuran kepada kebanyakan, saya rasa hampir keseluruhan penerbit ataupun stesen TV yang ada. Kan. Okey, Syafil, jap. Boleh ya? Abang Sudi. Jap. Saya pergi ke Syafil pula. Okey, Syafil. Pendapat Syafil. Ni satu soalan yang berbentuk provokasi sikit ni. A bit provokasi sikit. Alamak.
Orang kata, ini orang kata lah, saya cuma quote balik orang kata lah. Orang kata naik turun artis tu banyak juga dibantu oleh wartawan. Orang kata naik turun artis banyak dibantu oleh wartawan. Wartawan boleh menaikkan dia, wartawan juga boleh menjatuhkan dia dengan artikel wartawan. Tapi ada pula orang kata media sekarang ni, terutamanya akhbar-akhbar ni, bergantung kepada artis untuk naikkan nama media tu sendiri. Mereka pula terpaksa mengharapkan big name ni untuk hadir dalam diorang punya segmen, dalam diorang punya artikel, untuk naikkan diorang punya sales sebagainya. So sebenarnya apa pendapat Syafil? Adakah benar dua-dua benda? Kalau pendapat saya untuk ini berdasarkan zaman sekarang lah dia lebih kepada win-win situation lah. Jadi kita menang, dia orang pun dapat something, kita pun dapat something macam tu. Jadi kalau kita cakap cuma satu pihak sahaja yang ada kepentingan, tak boleh juga, sebab dua-dua belah pihak ada kepentingan. Jadi dia orang memerlukan kita mungkin untuk nak promote something yang tak boleh dicapai dekat social media, sebab newspaper ataupun media yang mass media ni kan lagi luas dia punya coverage kan. Dan kita pun mungkin boleh dapat dari segi macam nak panggil lah, untuk nak grab jumlah pembaca ke, jumlah viewer ke. Contohnya kalau kita tulis mengenai artis A, dia contohnya, ini contoh dia baru menang anugerah bintang paling popular ke apa ke. So bila kita tulis pasal dia, secara tak langsung jumlah pembaca kita pun akan bertambah, bukan saja dekat newspaper. Sekarang kan kita bergantung juga kepada jumlah view dekat laman web kan. Jadi benda tu membantu. Jadi macam saya cakap tadi, dia adalah win-win situation lah. Dua-dua akan dapat manfaat daripada situ. Okey, baik. Saya pergi kepada segmen terakhir sebelum kita tamatkan kita punya live ni. Start daripada Sudhir lah. Saya minta satu pengalaman yang paling mencabar, yang paling tak boleh dilupakan sepanjang kerjaya sebagai wartawan hiburan. Silakan. Saya pengalaman mungkin yang paling mencabar ke? Okey, sebenarnya saya, Najib dan juga Afil, kami berkongsi satu pengalaman yang mana kalau kalian boleh share dekat sini, yang mana beberapa tahun lepas kalau tak silap, kami demi satu cerita untuk kesahihan mengenai perkahwinan seorang selebriti, kami ditugaskan untuk mencari juga, nak juga berita tu sebab nak diterbitkan esok. So saya, Najib dan juga Afil kena duduk depan rumah, depan rumah keluarga pasangan selebriti itu untuk membuat tinjauan, betul tak malam tu mereka nikah, betul tak malam tu ada majlis yang berlangsung. Bayangkan saya, Najib dan juga Afil dalam kereta ketika itu. Terima kasih Fana, sebab Fana kami punya backstand kami dulu dekat Berita Harian. Dia alamak, Abang Sudhir selalu stuck lah. Sambung cerita Najib. Sambung cerita Najib. Najib pun stuck. Syafil stuck. Syafil pun stuck. Alamak, tiga-tiga stuck. Syafil ada Syafil? Sudhir, okey. Sudhir come back. Okey, come back. Boleh. Boleh Sudhir. Okey, bayangkan ketika itu selepas maghrib kami dah duduk dekat situ. Okey. Kami dah duduk, jadi macam wow, kita jadi ejen perisik ke untuk memastikan benda tu berlaku. Dan walaupun kami tidak mendapat sebarang kenyataan daripada individu yang kami ditugaskan itu, tetapi kami dapat melaporkan yang mana ketika itu keadaannya ada di rumah itu ada seolah-olah ada majlis yang berlangsung, ada tetamu yang datang, kedua-dua belah pihak dengan designer yang datang bawa baju dan sebagainya. Gambaran-gambaran itu ada, kami sampaikan. Walaupun terpaksa duduk sehingga 12 lebih kurang 1 pagi kok juga. Kena buat update by time kan? Ya. Oh, okey. Ibarat macam time ni siapa datang, time ni siapa yang datang gitu. Okey. So and then apa jadi? Apa dia punya kesudahan dia? Apa yang berlaku lepas tu?
kesudahannya pasangan tu memang berkahwin lah. Memang berkahwin lah. Alhamdulillah. Dan adakah bahagia. dan adakah dengan apa yang you all buat tu sebenarnya dengan usaha keras tu mendapat satu orang panggil sebagai scoop story. Front page. Ya, ketika itu front page. Oh, front page. Oh, jarang story hiburan aduk front page ni sebenarnya. Kan? Dia kalau bermaksud story hiburan yang nak front page macam selalunya macam cerai, pergaduhan kan. Macam saya, macam pengalaman saya dengan Najib juga yang mana ketika kali pertama ada seorang artis yang menjadi mangsa pergelutan dengan suami dia pun, saya dan Najib dapat interview dan juga disiarkan secara langsung di Facebook apa semua kan. Jadi itu bagi kami walaupun perlu berdepan, nak kena cari juga, nak kena dapatkan, tapi kami rasa berbaloi lah bila mana cerita-cerita itu menjadi muka depan dan juga menjadi follow up daripada kawan-kawan yang lain. Itulah. Okey, so Naji, tadi bila abang Sudi sebut pasal Naji juga terlibat dalam apa mendapatkan bahan berita tu kan, yang mencabar. Paling mencabar ke tu? Dalam banyak-banyak yang kurang buat selama ni, ini paling mencabar ke? Itu boleh dikira antaranya. Tapi tahun ni juga, tapi ada satu lagi perkara pengalaman yang paling mencabar yang saya terpaksa hadap tahun ni apabila kejayaan wartawan ni juga boleh jadi orang kata individu yang boleh viral, maksudnya artis viral kan kita. Artis viral wartawan, terbalik ni. Sampai mendapat kecaman, sampai macam-macam lah benda yang dilontarkan sehingga saya diugut ketika itu tahun ini. Diugut oleh si perang artis ini dan disokong pula oleh diorang punya askar-askar peminat ni lah, yang sehingga saya agak orang kata kena kuat jugalah nak berhadapan dengan situasi ketika itu. Nampak kerjaya sebagai wartawan hiburan ni indah di mata orang lain, tapi sebenarnya orang kata ada banyak orang kata liku-liku dan cabaran yang perlu kita tempuh lah. Orang kata kena berani lah bila nak jadi wartawan ni, tak boleh takut, kena percaya dengan apa yang kita buat, dan pastikan setiap fakta yang disampaikan itu sahih. Okay, and then last word daripada Syafil, apakah pengalaman yang mencabar je? Okay. Yang kalau mencabar sebagai wartawan hiburan, saya rasa kita berisiko untuk bukannya cover berita dekat mahkamah, tapi dengan kita sekali kena naik mahkamah. Kena pernah. Adalah beberapa kes yang tak selesai lagi. Oh ya ke? Allahu Akbar. Tapi tak apalah, tu pengalaman. Lepas tu yang mencabar juga dalam 2020 ni sebab kita tak dapat nak buat photoshoot, kita tak boleh nak cover event apa semua. Jadi untuk kita dapat sumber-sumber untuk nak interview tu, kena by phone lah ataupun video call dan sebagainya. Lepas tu yang mencabar lagi tak mencabar sangat kot, tapi saya rasa ni adalah pengalaman juga sebab kalau dekat hiburan tu saya antara yang muka-muka kubur. Jadi kalau macam ada yang meninggal dunia, muka saya lah dekat kubur tu. Aduh, dia memang dah ada dia punya special task ke? Macam Sudi ni dia punya specialize dia artis-artis begini. Naji ni begini. Syafil begini. Ada ke? Ya, dia macam mana kalau selalunya yang mana kita ada kontak dan selalu kontak, jadi kita akan handle artis tu macam tu. So orang kata macam kalau macam Tok T ni hanya orang ni je yang senang dapat dengan dia. Kalau orang ini orang ni je kan, macam tu. Tapi Tok T yang senang adalah sebab saya rasa semua orang senang untuk nak dapat dia. Sebab pengurus yang jaga dia sangat mudah untuk nak bantu, sangat mudah untuk nak beri kerjasama kita. Saya rasa pun artis ni dia macam Pak Menteri juga kot. Pak Menteri ni kadang-kadang ada yang kita WhatsApp dia terus balas. Ada yang dia buat je kan. So ada juga lebih kurang sama kan. Lebih kurang sama. Okay, last soalan saya untuk semua anda berempat, anda bertiga. Before kita close.
apakah harapan anda untuk menjelang 2021 melihat industri hiburan dalam keadaan yang COVID masih lagi mengganas ni, masih lagi belum selesai ni, apakah harapan anda bertiga untuk menjelang tahun depan ni? Silakan seorang-seorang. Okey, saya dulu harapnya untuk 2021 semoga industri hiburan kita baik dalam muzik ataupun penerbitan drama dan sebagainya, filem dapat kembali bernyawa lah, dapat kembali bersinar sebab kalau kita tengok sekarang pun filem kalau keluar pun tak boleh ditayangkan kat pawagam, kalau ditayangkan pun SOP-nya terlalu ketat, dalam satu hall tu tak boleh lebih daripada saya kira dalam 50 orang kan, jadi ini merugikan orang panggung dan juga pembikin-pembikin filem itu sendiri. Jadi harapnya 2021 boleh beroperasi seperti biasa dan juga artis-artis yang nak buat konsert kan, sebab 2020 ni saja ada banyak konsert-konsert yang terpaksa ditunda disebabkan COVID itu sendiri. Jadi 2021 kalau dapat dibuka kembali program-program sebegini, harapnya industri kita akan kembali lebih orang kata bernyawa lah, termasuk program-program TV yang mana kalau sekarang penontonnya pun dihadkan kan, ada yang tak ada penonton, ada yang dihadkan penonton. Jadi kita nak kembali seperti sedia kala. Jadi walaupun kita rasa agak mustahil untuk COVID ini berakhir dan zero, saya rasa dengan pematuhan SOP daripada semua orang, benda ini boleh dibendung kan. Jadi kerjasama daripada semua orang itu perlu supaya bukan sahaja dalam industri hiburan, tapi dalam industri apa sahaja perlu ada satu kesepakatan untuk saling bekerjasama. Bukan je netizen akan hentam kalau industri hiburan boleh je. Kita tak nak wujud stigma yang sebegitu. Kalau politik macam ni tak nak. Yelah, kalau boleh orang kata buat show boleh tapi nak pergi masjid tak boleh. Aduh. Jadi so kita nak semua bidang ini mendapat orang kata manfaat yang sama. Maksudnya kalau ini boleh dan semua orang dapat. Gitu. Betul. Okey Najib, your floor. Harapan saya cuma satu, saya harap rakyat Malaysia kena ubah mentaliti mereka supaya orang kata janganlah pasal event pasal hiburan ni kita nak kena ban. You know, dalam keadaan yang getir ketika ini kena faham bahawa orang-orang belakang tabir ni perlukan kerja. Yang jaga prop, yang jaga lighting dan yang jaga yang belakang tabir ni, mereka nak bagi makan dekat anak bini diorang. Jadi mereka harus bekerja. Kalau semua acara hiburan nak di-ban, you know, tak boleh diteruskan, bagaimana mereka nak hidup. Begitu juga dengan artis dan sebagainya. Dan saya juga berharap industri media juga akan terus berkembang supaya saya pun masih lagi dapat berkhidmat di Harian Metro pada tahun 2021. InsyaAllah panjang umur kita, insyaAllah. Doa-doa lah. Saya pun nak tahan lama ni, jangan kena buang kerja. Jangan kena buang kerja, risau. Okey, Syafil, silakan. Okey, sama juga macam yang Abang Sudir dan Najib cakap, kalau boleh kita hidupkan semula kita punya industri, sebab saya tahu ramai yang dah rindu untuk nak pergi ke konsert, rindu nak pergi tengok wayang, rindu nak pergi tengok teater tapi tak dapat buat sekarang. Jadi benda tu kalau dia hidup, so kita punya ekosistem untuk industri pun akan hidup balik, semua orang akan ada kerja, semua orang tak putus punca pendapatan. Jadi sama-sama kita doakan supaya COVID-19 ni dapat ditamatkan secepat mungkin dan kita semua dapat kembali melakukan kerja-kerja macam kita buat sebelum ni. Okey, terbaik mereka daripada unit-unit hiburan. Memang baru orang nampak sebenarnya apa yang berlaku di balik tabir artikel glamour dalam unit hiburan ni. Tak seindah seperti apa yang dilihat. Kan begitu Okey, tuan-tuan, terima kasih Abang Sudir kita, terima kasih Najib, terima kasih Syafil. Kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan. Assalamualaikum anda bertiga. Baik, okey, baik. Okey, baik semua. Selesai sudah nama segmen bersama dengan tiga wartawan hebat daripada meja hiburan. Nampak tak? Dengar macam mudah. Artikel yang keluar nampak indah belaka. Macam senang je diorang jumpa artis hari-harian. Macam senang diorang pergi jumpa artis sana, artis ni. Boleh naik, boleh pergi masuk stage tengok konsert free. Boleh pergi belakang stage jumpa dengan artis dan sebagainya. Tapi realitinya bukan semudah itulah. Banyak sebenarnya yang mereka ni kena korbankan masa, wang ringgit, tenaga mereka. Kadang-kadang kena maki pun ya. Saya tak, mungkin mereka tadi tak sempat nak share semua benda, tapi saya faham ada yang mungkin pernah kena maki, ada yang pernah mungkin kena sembuh, ada yang pernah
tak dapat nak sembang langsung terus belah je artis tu, ada. So benda ni saya harap semua orang faham, memahami kerjaya kewartawanan tidak seperti apa yang anda faham daripada sudut fizikal semata-mata. Tuan-tuan, besok malam tuan-tuan kita bersama dengan wartawan sukan pula. Hari ni hiburan. Besok kita pergi beralih 360 degree kepada sukan, daripada bidang glamour kepada bidang sukan. Walaupun sebenarnya sukan sekarang ni dah mula glamour ni. Ramai sekarang ni player-player bola kahwin dengan artis juga kan. So besok malam kita bersama dengan dari wartawan dan juga wartawan sukan. Apa pula kisah mereka? Saya dengar ada wartawan yang hampir dihambat oleh penyokong Indonesia ketika buat coverage di stadium di Indonesia ketika perlawanan melibatkan Malaysia bertemu Indonesia. So malam besok, apakah story di sebalik kisah wartawan di meja sukan? Dan untuk malam ni tuan-tuan, berjumpa lagi kita esok malam. Assalamualaikum dan salam dari wartawan untuk semua penggemar ataupun pengikut setia Harian Metro. Assalamualaikum dan jumpa lagi.